masyarakat polis ini ke arah jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi masyarakat yang di luar sana, lagilah kan yang mudah. Tuan-tuan ni di kalangan orang-orang yang mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada dalam majlis ilmu. Bagaimana dengan yang di luar sana? Kita tak tahu. Bagaimana dengan anak-anak kita, remaja-remaja kita, belia-belia kita, retua-retua kita. Dia juga retua-retua. Dia dah tua tapi perangai tak macam orang tua. Ya, orang kita dah berumur ni, dekat-dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi tak, dia dekat-dekatkan diri dia kepada WWE. Dengar ceramah, kalau tengok Gusti Kak, suami akak ni, tengok Trish pula. Pak Haji, Pak Haji, oi Pak Haji. Kau ni kacau lah. Tengok tengok, kacau tu. 3 kali panggil baru nyaut. Duk tengok Trish mata terbeliak, tak berkelip. Itu suami kita kau ni. Macam mana? Kita ni okey, suami kita tak okey. Kita okey, isteri kita pula tak pun okey. Isteri kita kalau ceramah agama ni, balik-balik cakap rimau, balik-balik cakap rimau, balik-balik cakap rimau. Tak ada cakap lain ke bang? Oh tak kenal cakap rimau? Ustazah cakap rimau, Siti Bayah, tahu tak apa. Tapi kalau tengok MLM, dia kenal kumpulan-kumpulan semua. Jozan lah, babun lah, botok lah, boboy lah, ya Allah, jambu lah, jambi, semua kena. Apa MLM tu Ustaz? Maharaja Mega lawak Maharaja lawak Mega. Apa MLM ni? Apa benda MLM ni? LML ni multi level marketing. Rupanya Maharaja lawak Mega. Letih bro, letih. Yang tu tuan-tuan, bagaimana kita nak mengajak masyarakat kita, golongan-golongan masyarakat kita ni untuk berhijrah bersama-sama kita. Ini cabaran kita. Sebab kita tidak menghadapi seperti mana yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kita tak menghadapi seperti itu. Jalan terbentang luas di hadapan kita. Kan? Jalan Pahang, Jalan Perak, Jalan Johor, Jalan Negeri Sembilan, Jalan Kedah, Jalan Perlis, semua ada. Pilih ya mana satu untuk berhijrah, melakukan perubahan. Jadi tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan mengajak diri tuan-tuan, kita sama-sama lakukan perubahan. Sempena hijrah Rasulullah SAW kali ini, 14 hijrah, kita lakukan perubahan dalam diri kita. Dari yang dah ada sedia baiknya, kita cuba upgradekan, tingkatkan lagi. Kalau sembahyang jemaahnya okey, kita upgrade lagi. Kalau tak ada kuliah maghrib isyak, kita tambah dengan sembahyang sunat awabin sampai 12 rakaat. Kita buat sembahyang duha. Akak-akak pun apa lagi nak tunggu kak, woi. Bukannya ada suami kita nak jaga 24 jam pun, suami kita pun sibuk kau je. Sembahyang duha, sembahyang tahajud. Tuan-tuan, kita lakukan perubahan dalam diri kita. Bekerjalah kita kerana Allah, bukan semata-mata kerana dunia. Dulu kita bekerja nak makan gaji, tapi sekarang kita nak bekerja makan gaji dan nak juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu kita makmurkan surau kita tahapnya 60%, tahun yang sekarang ni kita akan naikkan lagi jadi 85-90%. Dan naikkan lagi. Bagi semangat kepada penceramah-penceramah, ustaz-ustaz kita yang berkuliah. Dulu kita bagi RM50 sesampul, kita upgrade jadi RM100 sesampul. Tapi takkan jadi kalau komunitas tidak membantu. Jadi komunitas, bantulah surau kita. Besok kumpul-kumpul gelang-gelang tu kan.
Satu je pun, ada lagi 9. Nanti Allah Ta'ala bagi gelang di syurga, ada Syed. Bukan payung emas saja. Tapi kalau akak payung emas pun boleh juga. Ya, kan? Kalau nak lah. Tapi tak apa, tak nak payung emas tak apa. Gelang emas di syurga akan menanti akak kalau akak mengorbankan sebahagian harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hijrah. Ya. Itulah dia tuan-tuan. Supaya bila kita mengisi semangat hijrah itu dengan peningkatan-peningkatan yang kita sebut tadi, maka kita akan dapat menghayati wasatiyah itu. Barulah kita akan berpadu sesama kita, bersatu sesama kita. Kita tak kira dah orang kiri ke kanan ke bawah ke atas, kita tak kira dah. Kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan jadi umat Islam yang hebat, yang dihormati oleh kawan, digeruni oleh lawan. Tengok bagaimana umat Islam di Palestin, umat Islam di Mesir bersatu di belakang Dr. Muhammad Mursi. Tak jadi. Apa perancangan orang yang menentang Dr. Mursi tak jadi, tak berhasil sehingga ini. Mereka bersatu di belakang presiden mereka. Buruk-buruk pun presiden kami, buruk-buruk pun Perdana Menteri kami, buruk-buruk pun pemimpin kami. Kalau pemimpin itu bagus, macam Dr. Muhammad Mursi memang pemimpin yang bagus. Kalau tak bagus, takkan dia boleh beritahu kepada Presiden Israel, seinci bumi Gaza dimasuki oleh tentera Israel, rakyat Mesir akan bangkit membantu saudara-saudara di Palestin. Bayangkan, baru cakapnya tentera Israel tak berani masuk ke dalam bumi Gaza. Bayangkan. Sebab rakyat Mesir bersatu di belakang Dr. Mursi. Dr. Mursi keluarkan semboyan jihad, semua akan bangkit, tuan-tuan. Itu sebab kita memegang dengan memakai atau berpegang dengan wasatiyah. Maka kita akan jadi umat yang hebat, tuan-tuan. Tapi tidak akan jadi segala-galanya itu kalau kita tidak berani melakukan penghijrahan. Kita tak berani melakukan perubahan dalam diri kita untuk mengupgrade diri kita, untuk memajukan diri kita, untuk menjadikan kita umat Islam yang hebat. Itu tuan-tuan. Kita kena berani melakukan melakukan perubahan, berani mengubah ke arah peningkatan. Bukan kita berslogan saja, tapi kita terapkan dalam tindakan kita. Saya menyeru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita melakukan perubahan dalam diri kita untuk mempertahankan agama Allah di bumi Malaysia ini. Jangan jadi seperti mana di bumi seberang, Kristian dan Islam boleh duduk sebelah menyebelah. Bayangkan kalau Melayu kita jadi macam tu, tak pening ke? Jiran sebelah tu nama dia Dolah, tapi dia tidak beragama Islam, pening kita. Jiran sebelah kita namanya Munah, tapi dia tidak beragama Islam, pening kita, tuan-tuan. Tapi itu boleh berlaku kalau kita terus alpa dan leka dan selesa dalam persekitaran kita. Kita perlu peka, kita perlu bangkit dan sedar. Kita perlu melakukan perubahan minda kita. Kita kena keluar daripada zon selesa kita ke arah kita sama-sama berjuang untuk mengupgradekan diri kita, meningkatkan diri kita, menyedarkan kelompok kita, menyedarkan masyarakat kita, menyedarkan umat kita betapa Islam ini perlu dipertahankan di bumi Malaysia yang tercinta ini sampai bila-bila. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Saya takut tuan-tuan nanti terlalu khusyuk dan tawaduk. Tapi sebagai akhirnya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain nanti. Sekian untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat Rasulullah azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.